اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah Surau As-Siddiq yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dapat kita berkumpul semula pada malam yang berbahagia ini di surau yang permai ini, insya-Allah. Moga-moga dalam majlis ini kita sama-sama beroleh ilmu yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita cahaya dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada waham, kekaburan, kekeliruan, kepincangan yang ada dalam kehidupan kita ke arah cahaya yang menyinari kehidupan kita dengan panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan kajian kita terhadap kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada minggu lepas alhamdulillah kita sama-sama sudah pun mendalami peristiwa dan juga ibrah. Ibrah ni satu perkataan yang pendek tapi maknanya dalam, tuan-tuan. Fa'tabiru, dalam Quran Allah sebut fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah ibrah. Ibn Khaldun dia tulis satu buku, tuan-tuan. Kita selalu dengar buku Ibn Khaldun, tajuk dia apa? Nama judul bukunya Muqaddimah. Muqaddimah ni sebenarnya muqaddimah lah, pendahuluan kepada kitab sebenarnya. Yang selalu orang beli tu muqaddimah. Tapi muqaddimah ni sebenarnya bab pertama atau dia punya introduction lah kepada kitab sebenar dia, iaitu kitab Al-Ibar. Kitab Al-Ibar. Al-Ibar ni plural kepada perkataan ibrah. Ibrah ni singular, jamak dia, plural dia ialah ibar. Kenapa dia tak kata buku dia kitab At-Tarikh ataupun kitab sejarah? Orang di barat menggelar Ibn Khaldun ni sebagai sejarawan ulung, kan? Hatta ahli-ahli sejarah barat yang ulung pun memanggil dia sebagai ahli sejarah yang ulung. Punya hebat Ibn Khaldun. Tetapi dia tidak menamakan bukunya sebagai buku sejarah, tetapi sebaliknya menamakan bukunya sebagai kitab Al-Ibar, kitab ibrah. Bukan kitab At-Tarikh, bukan sekadar rakaman peristiwa, fakta-fakta, himpunan fakta, himpunan maklumat mengenai orang dan sebagainya, tetapi melihat the underlying causes, melihat apa yang ada di sebalik peristiwa, di sebalik perubahan peristiwa, di sebalik peredaran zaman, di sebalik jatuh dan bangunnya umat-umat manusia daripada dulu sampai ke hari ini, dan memahami apakah sebab manusia jadi begitu, mengapakah sejarah kita begitu, dan sebab-sebab yang tidak kelihatan itulah dinamakan sebagai ibrah. Untuk kita ni ambil dan kita kiaskan, kita jadikan satu perbandingan dengan zaman kita hari ini. Disebabkan itu kitab Ibn Khaldun walaupun ditulis pada tahun 1300, hujung 1300 lebih kurang, bila kita baca sampai ke hari ini masih relevan untuk kita jadikan dasar kepada ilmu-ilmu kita. Jadi sama juga bila kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil ibrah, the underlying causes. Saya sebut ni sebab mungkin tuan-tuan tak tahulah, ada orang suka, ada orang tak suka, kan. Kadang-kadang ulasannya tu tak ada dalam buku. Saya bila saya mengajar ni begitulah. Mungkin ada setengah orang kata macam mana boleh sampai kepada kesimpulan-kesimpulan macam ni dan sebagainya. Awak ni baca buku sirah kan, yang tak ada dalam teks tu
tak sahajalah. Contohlah, kalau orang tanya pada saya, maka jawapan saya ialah kitab sirah ini bukan kitab sejarah, dia adalah kitab ibrah. Untuk kita ni ambil ibrah. Pada minggu yang lepas, alhamdulillah, kita lihat bagaimana perjalanan Nabi SAW dan juga bagaimana Nabi sendiri pun mengambil ibrah daripada kisah kaum Samud. Dia bukan sekadar satu memorial yang dilalui, dilintasi oleh tentera, kan? Di mana tempat nama tuan-tuan? Di Madain Saleh, kan? Nabi tidak lalu situ dan bagi a lecture of history kepada sahabat-sahabat. Nabi terus straight forward. Nabi kata, di sini kita perlu rasa sedih. Maknanya di situ ibrah. Kenapa sedih? Itu punca kenapa pupusnya bangsa dan tamadun yang hebat ni. So take heed, take lesson from daripada kepupusan bangsa ni. Itu yang patut kamu rasai di tempat bersejarah ini, kan? Bukan mengkaji the inscription, bagaimana dia punya, kan, dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, setelah melalui tempat tersebut, Nabi SAW pun sampailah di Tabuk. Baik, jadi cerita kita malam ni ialah apa yang berlaku di Tabuk. Dan inilah dia nama tempatnya yang menjadi nama kepada ekspedisi ataupun peperangan yang Nabi SAW lalui ini. Maka apabila Nabi SAW sampai di Tabuk, maka Nabi pun mengarahkan semua sahabat bercamping lah, pacak lah kat situ, dan bersiap sedia untuk bertemu dengan tentera yang dari dulu mereka takuti. Tuan-tuan kena recap balik, refresh balik. Sebelum Nabi bertolak, sebelum Nabi keluar di Madinah, setiap hari orang takut. Setiap hari orang duk follow berita, kod-kod lah hari ni agaknya berlakunya perang. Dia macam kita hari ni lah, duk tengok je perkembangan di Laut Cina Selatan. Dia salah langgar sikit kapal tu habis lah, kan? Perang lah kita. Tiap-tiap hari ada berita, tuan-tuan. Laut Cina Selatan ni dia keluar tak keluar lah dekat prime time-nya berita ni, tapi tiap-tiap hari ada perkembangan. Kan, 100 meter jalan depan kapal Cina ni, kan? Tak kat laut, kat udara, kan? Tiap-tiap hari tu, anytime. Jadi sahabat sebenarnya macam tu juga. Sebab tentera yang nak datang tu tentera yang besar. Now mereka berada betul-betul di garisan yang akan bertembung dengan musuh. Tuan-tuan boleh bayang perasaan para sahabat ketika itu. Maka Rasulullah SAW memainkan peranan sebagai seorang ketua dan mengajar kepada para sahabat bahawa, macam yang selalu Rasulullah ajar pada para sahabat, tugas kita ni bukan menentukan menang atau kalah. Jadi maka Rasulullah pun bangun dan memberikan satu ucapan dan pidato yang begitu bersemangat, walaupun ringkas tetapi cukup untuk mengembalikan maknawiyat, psikologi dan juga senses, back to their sense. Kan, dia bila takut ni kita jadi tak rasional, kita lupa dah segala yang duk lalu dalam kuliah di masjid dengan Nabi, segala bagai tu. Syurga neraka pun kadang hilang dah. Pasal fear, takut. Dan bila fear, orang boleh buat perkara yang irrational dan keputusan-keputusan yang tak betul. Maka Rasulullah patah balik kepada sahabat dan cerita balik kenapa sebenarnya kita berada di sini, dan memberi khabar gembira kepada sahabat bahawa kita ni antara dua kesudahan sahaja, kan? Ihdal husnayain, sama ada kita ini menang atau kita bertemu Allah dalam keadaan sebaik-baik kematian, iaitu mati syahid. Nothing to lose. Jadi sahabat pun alhamdulillah, satu takut, yang kedua tuan-tuan kena ingat perjalanan yang mengambil masa sangat panjang dengan kesusahan yang luar biasa, dahaga, pedih, sakit. Dan macam yang kita baca, ada sahabat yang mungkin jalan kaki all the way 700 kilometers, macam Abu Dhar, kan? Pasal unta tak boleh pakai, dia tinggal tepi jalan. Tunggu tow truck, tunggulah bila-bila pergi bawa balik Madinah. Jalan kaki all the way 700 km nak sampai ni, baru nak berperang. Saya ada pengalaman peribadi lah, pernah ikut satu camping lah. Dia punya segmen pertama camping tu ialah berjalan kaki 40 km non-stop. Saya mula selepas subuh, kami solat subuh, habis solat subuh bagi salam, makan sikit, terus start jalan. Masuk dalam tu 40 km.
Saya sampai dekat dalam tempat nak camping tu betul-betul sebelum maghrib. Jadi maknanya daripada selepas subuh sampai sebelum maghrib jalan kaki saja. Saya nak cakap dengan tuan-tuan, yang petang-petang, yang lepas asar tu, kalau orang cakap tegur kita tu, saya bagi penumbuk dah. Dia punya stres, penat tu, macam tu. Tapi bila saya fikir balik, ini baru 40 km ni, baru satu hari, sahabat 700 km, saya tak boleh bayang. Koyak tuan-tuan, koyak mental Jadi baru nak start perang. Jadi di sini Rasulullah SAW faham keadaan sahabat yang sebegitu rupa. Nak jadikan cerita, bila sahabat dah macam tu, dah semangat dan apa dan sebagainya, khabar diterima daripada belah Rom, daripada belah tentera musuh, bahawa tak jumpa mana dia barisan tentera yang nak datang perang dengan orang Islam ni. Rasulullah hantar spy pergi tengok kat mana dia pun ni parking kan, nak start serang dari mana pun tak jumpa. Ni ambush ke apa? Bukan setakat tidak jumpa, khabar yang diterima ialah mereka ini telah pun tafarraqu fil bilad, dah berpecah. Maknanya mungkin yang kalau tentera yang dah berkumpul, dah berbaris, itu pun dah balik camp. Baik, dah patah balik ke camp masing-masing, masih balik ke barak dan sebagainya, di dalam kawasan mereka sendiri. Jadi bila Rasulullah dapat khabar macam ni, subhanallah, bermakna musuh sendiri pun cancel plan mereka untuk menyerang umat Islam. Jadi inilah yang saya maksudkan awal dulu, perang Tabuk ialah satu perang yang bukan perang. Sebab tidak ada pertembungan bersenjata, tidak ada pertumpahan darah pun di antara umat Islam dengan Rom. Dan ini sebenarnya satu yang remarkable tuan-tuan. Tentera Islam, tentera yang serba tidak lengkap, ditakuti oleh kuasa besar dunia yang serba lengkap dan memiliki allies, sekutu di sekeliling kawasan Tabuk. Nampak? Maknanya kalau Rom nak kepung orang Islam di Tabuk ni, tik tangan saja. But does not happen. Bermakna, ini yang Rasulullah SAW pernah sebut dalam satu hadis sahih. Rasulullah kata, aku ni diberi 6 kelebihan yang tak ada pada nabi-nabi yang lain. Salah satunya apa? Allah campakkan ar-ru'b, rasa takut ke dalam musuh aku dalam jarak sebulan perjalanan. Maknanya dari jauh lagi musuh dah takut dengan haibah dan aura daripada Rasulullah dan tentera yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tok guru saya sebut, kelebihan ini bukan sahaja khusus kepada Rasul, tetapi khusus juga kepada seluruh umat Islam. Jadi ada orang tanya, habis hari ini siapa yang takut dengan umat Islam kan? Kita yang takut dengan orang lain. Bermakna kita tidak sampai kepada makam sebagaimana makam para nabi, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang lain. Kalau orang Islam ambil balik tugas yang Rasulullah wariskan pada kita, maka Allah beri juga kelebihan yang sama. Dari jauh orang takut dah dengan kita. Maksudnya sebulan perjalanan, maknanya ketika Rasulullah baru nak packing barang, orang dah takut dah. Kan? Jadi membenarkanlah peristiwa ini, membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Baik. Dan ini sebenarnya dari satu sudut, alhamdulillah orang Islam bersyukurlah, penat jalan ni, alhamdulillah tak kena berperang. Tapi dari satu sudut yang lain, penulis kitab ini menyatakan bahawa ini memberikan satu impak yang besar kepada reputasi tentera Islam. Wah, kuasa besar tarik diri daripada perang sebab tentera ni datang daripada Madinah. News are spreading. Berita tersebar menyatakan bahawa Rom tak berani bersemuka dengan Madinah. Wow, ini satu headline. Jadi reputasi tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mencanak dalam masa satu malam disebabkan peristiwa ini. Dan dengan ini orang Islam sebenarnya memiliki satu advantage yang besar di kawasan tersebut. Jadi Rasulullah faham, sekarang ni semua orang di situ sebenarnya sedang memerhatikan apa yang Rasulullah SAW nak buat dalam perang Tabuk ni. Jadi bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan kemenangan ini, maknanya kira menang lah
kira menang lah. Kalau orang lagi kuat tarik diri, kira kita ni menang lah. Bagaimana Rasulullah memanfaatkan peluang ini untuk dakwah. Nampak? Ini Rasulullah SAW ajar pada kita. Tadi tu cerita politik, memang betul. Cerita politik lah tu. Kan? Mileage lah, reputation ni semua perkiraan orang politik. Tapi Rasulullah ajar pada kita, bila kita ni orang Islam, politik dan dakwah ni dia sekali lah. Sekarang orang takut, orang respect, orang hormat. Bagaimana kita menggunakan peluang ini untuk berdakwah. Jadi apa Rasulullah buat? Alang-alang dah sampai jauh-jauh ni. Di sekeliling Tabuk wujud pelbagai kerajaan-kerajaan kecil. Macam saya selalu ceritakan, kerajaan-kerajaan kecil yang mana mereka ini kerajaan berbangsa Arab. Tetapi sama ada mereka ni beragama Kristian, Nasrani, ataupun mungkin tidak masuk Nasrani tapi tak nak peluk Islam. Semua dah pernah dengar tentang Islam. Ini di tahun ke-9 Hijrah peristiwa ni. Sejak tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah sudah pun menghantar utusan, menghantar surat dan sebagainya menceritakan tentang Islam. Tapi kenapa kerajaan-kerajaan kecil ini, nak kata kecil pun tak kecil sangat lah, nanti kita akan baca satu kisah ni, besar juga kekayaan itu. Kenapa mereka masih tak nak peluk Islam? Berbeza dengan yang di kawasan Madinah, di kawasan Mekah, semua dah peluk Islam dah. Yang bahagian central Saudi ni semua dah peluk Islam dah. Dia yang utara-utara ni, kenapa dia tak nak masuk Islam? Jawapan dia simple saja. Ialah kerana mereka rasa mereka berada di bawah satu kerajaan yang jauh lebih kuat daripada kerajaan Islam. Mereka ni semua duduk di bawah naungan kerajaan Rom. Jadi di sini language of wahyu, maknanya Rasulullah hantar surat dulu. Rasulullah cakap apa? Rasulullah tak cakap pasal what will happen to your kingdom, what will happen to your power dan sebagainya. Tak ada. Dalam surat Rasulullah cerita tentang aku ni Rasulullah, inilah dia Islam, agama yang betul, bukannya agama Nasrani dan sebagainya. Bahasa wahyu, bahasa dakwah sebelum ni tak jalan dengan dia orang. Jadi Rasulullah SAW mengambil peluang keberadaan di Tabuk untuk menundukkan kerajaan-kerajaan ini dengan bahasa kuasa. Bahasa kuasa. Jadi apa Rasulullah SAW buat? Rasulullah hantar satu mesej kepada pemerintah Ailah. Ailah ni di mana hari ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pernah pergi bercuti di Aqabah, minggu lepas saya dengar ada yang cerita pernah sampai ke Dead Sea, Laut Mati. Laut Mati tu di Bandar Aqabah lah. Bandar Aqabah ni dia sebelah aja dengan Bandar Ailah. Ailah ni hari ni dah jadi nama dia, pakai nama Hebrew Eilat. Kalau tuan-tuan buka Google Map, nama dia hari ni Eilat. Sebab apa? Orang Yahudi dah jadikan bandar dia. Bandar tu very strategik lah. Pasal dia tengah-tengah di antara benua Afrika dengan semenanjung Tanah Arab dengan Syam. Dan dia punya iklim pun Mediterranean ni lah. Saya pernah sampai situ, memang sekarang ni jadi tempat tourism, tempat bercuti lah. Very good weather lah kat situ, cantik, ada laut dan sebagainya. Jadi daripada dulu Ailah ni ataupun Eilat ni E-I-L-A-T kalau hari ni dalam Google Map, sekarang ni dalam Palestin lah, satu bandar dalam Palestin. Daripada dulu disebabkan lokasinya strategik, situ memang wujudnya satu bandar dan satu orang kata, bukanlah nak kata kingdom kan, satu kerajaan lah, yang memang ada income yang besar hasil daripada orang lalu situ, lalu lalang peniaga-peniaga. Jadi orang daripada Tanah Arab nak pergi ke Syam berniaga memang confirm lalu di Ailah. Dia atas lagi daripada Tabuk. Kalau saya tengok Google Map, daripada Tabuk nak pergi ke Ailah ni lebih kurang 2 jam setengah naik kereta. Jalan kaki tak mesti, naik kereta 2 jam setengah. Jadi maknanya kalau dari Tabuk naik utara atas lagi, nak pergi ke Jordan, dari Saudi naik utara atas lagi pergi ke Jordan, dia akan sampai di satu tempat bernama Ailah. Di pemerintah Ailah ni bernama Yuhannah bin Ru'bah. Yuhannah bin Ru'bah. Dia ni orang apa? Yang saya baca ni, dia ialah orang Nasrani. Dia orang Arab, agama Nasrani. Ni maknanya memang betul di bawah Rom lah, di bawah Rom.
Dan kita kena faham mereka ni semua dah tahu dah bahawa ni Nabi, ini Rasulullah, dan Rasulullah membawa Islam, tapi mereka tak nak masuk Islam. Jadi kali ni Rasulullah kata dan mereka kali ni dah takut dah, sebelum ni tak takut kan, nak tolak. Bahkan ada yang macam Ghassan, satu lagi kerajaan lain Ghassan, dia bunuh je punya, dia tak takut dengan Nabi SAW. Jadi sekarang ni keadaan dah bertukar. Kalau tuan-tuan ni orang yang bernaung di bawah Rom, tiba-tiba nampak orang yang datang ni Rom pun lari daripada dia, kita pun fikir dua kali ya. Jadi sekarang ni mereka nak switch side, nak bertukar, bertukar camp lah. Maka datanglah Yuhannah bin Ru'bah ni kepada Nabi SAW, dan juga daripada beberapa daerah lain juga, bukan daripada Ailah saja, ada juga dua daerah lain, iaitu daerah Jarba dan juga Azruh. Ni semua kawasan-kawasan sekeliling situ. Semua datang kepada Nabi dan buat perjanjian dengan Nabi SAW. Bermakna masuk Islam ke tidak? Dia kalau buat perjanjian ni maknanya masuk Islam ke tidak, tuan-tuan? Dia kalau masuk Islam tak payah buat perjanjian lah. Bermakna mereka tak masuk Islam. Nampak? Sampai ke sudah tak masuk Islam, tapi mereka nak duduk di bawah kerajaan Islam, sebab mereka lihat kerajaan Islam dah lagi hebat daripada kerajaan Rom. Baik, jadi Rasulullah SAW pun menulis perjanjian dengan mereka. Isi kandungannya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi amanatun minallah wa Muhammadun nabiyyu Rasulullah li Yuhannah bin Ru'bah wa ahlu Ailah. Ini ialah amanah daripada Allah dan Muhammad Rasulullah. Nampak permulaannya? Kuasa ini, this power that I have, ialah amanah daripada Allah dan juga amanah kepada aku sebagai Nabi Rasulullah, li Yuhannah, ke atas Yuhannah bin Ru'bah dan juga warga Ailah. Sufunuhum wa sayyaratuhum fil barri wal bahri lahum zimmatullah wa zimmatu Muhammadun Nabi. Segala kapal-kapal mereka, sebagaimana saya sebut, bandar ni bandar yang terletak di tepi Laut Merah. Bawah sikit daripada Ailah tu ialah Red Sea, Laut Merah. Maknanya mungkin mereka ni ada trade, mungkin juga nelayan-nelayan dan sebagainya. Segala kapal mereka, segala tunggangan, segala kereta, segala apa yang mereka miliki di darat dan di laut is under the protection of Allah dan Muhammad Rasulullah. Maknanya Rasulullah memberikan jaminan keselamatan, security. The security of Ilah is under Muhammad Rasulullah dan kerajaan Islam. Wa man kana ma'ahu min ahli Syam wa ahlul bahr, dan siapa-siapa yang berada di bawah naungan kerajaan Ailah di kalangan penduduk Syam ataupun yang duduk di pulau-pulau ataupun di mungkin rumah-rumah yang ada di atas laut, semuanya di bawah jaminan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ahdatha minhum hadatsan, tetapi barang siapa daripada mereka yang melanggar perjanjian ini, fa innahu la yahulu ma lahu duna nafsih, maka tidak ada yang boleh menghalang mereka daripada, ataupun tidak ada yang boleh menyelamatkan nyawa mereka walaupun banyak mana sekalipun harta yang mereka miliki. Bahasa mudahnya, siapa berani langgar habis. Wa innahu tayyibun liman akhadhahu minan nas, dan hartanya juga boleh diambil. Bermakna we honor this treaty. Kami akan menghormati perjanjian ini dengan memberikan 100% guarantee terhadap peace and security di kawasan kamu. Dan kamu sekiranya melanggar, maka kami akan ambil semua yang kamu miliki. Wa annahu la yahillu ay yamna'u ma'un yaruddunahu, dan tidak dibenarkan siapa-siapa pun menghalang penduduk kawasan ini daripada mendatangi sumber air dan juga tempat-tempat air yang biasa mereka gunakan. Wala tariqan yuridunahu min barrin aw bahrin, atau menghalang mana-mana jalan perdagangan yang biasa mereka gunakan dari laut dan darat. Dia bahasa mudah hari ni tuan-tuan, dia macam US kan. Dia ada istilah satu hari ni FONOP, bukan FONOP tu dia punya operation, freedom of navigation. Ada satu prinsip yang US gunakan lah. Kenapa hari ini US boleh semudah-mudahnya berkawal di Laut Cina Selatan? Sebab dia kata ini ialah international sea, laut antarabangsa. Maka jika ianya laut antarabangsa, menjadi tanggungjawab kami, nampak US ni, untuk menjaga kebebasan berlayar di
laut antarabangsa, freedom of navigation, berdasarkan UNCLOS, United Nation Law of Sea, lebih kurang United Nation Charter Law ataupun Law of Convention and Law of Sea. Maknanya siapa-siapa yang berjalan berlayar di sini, yang hantar kontena, yang bawa kapal minyak ke apa semua, jangan risau, kami sebagai kuasa dunia akan menjaga keselamatan dan keamanan semua kapal yang berlayar di sini. Sebab tu Singapura, sebab tu Thailand dan sebagainya, sebab tu Filipin buat satu treaty, perjanjian dengan US. Sekiranya apa-apa jadi, US akan masuk campur dan akan sama-sama memerangi orang yang kacau mereka. Jadi bayangkan hari ini apa yang US buat tu dulu, itulah dia yang Nabi SAW offer kepada kerajaan-kerajaan. Jadi sebagai sebuah kerajaan yang selama ini bernaung di bawah Rom, tiba-tiba ada satu kerajaan baru yang menakutkan Rom dan juga memberikan jaminan-jaminan begini dalam perjanjian, maka ini ialah satu perkara yang sepatutnya mencairkan dan menundukkan mereka untuk berada di bawah naungan Islam. Jadi apa ibrah di sini tuan-tuan? Ada orang dia tak faham bahasa dakwah. Bacalah ayat Quran pada dia, baca 100 ayat pun tak masuk. Yang dia faham ialah bahasa kuasa. Maka Nabi SAW ketika itu menjadi seorang yang bercakap dengan mereka dengan bahasa yang mereka fahami. What do you want? You want peace? You want security? You want prosperity? Kamu inginkan kemakmuran, keselamatan, keamanan terjaga? I can give. Bermakna di sini Rasulullah bercakap dengan rasional mereka. Kan dia tak pakai dah, hati dia tak masuk iman, tapi kepala dia masih berfikir lagi. Pasal manusia paling-paling teruk pun dia jadi binatang balik. Dia fikir dia punya survival. Manusia bila tak jadi manusia, dia jadi binatang, dia fikir survival. Nak hidup, nak selamat, periuk nasi terjaga. Ini level binatang sebenarnya. Jadi kalau manusia fikir macam tu je, tu level binatang. Kalau manusia up lagi, dia ada akal, maka dia akan berfikir tentang perkara yang baik dan buruk, syurga, neraka dan sebagainya kan. Jadi dengan orang-orang macam ni, maka Nabi SAW cakap macam tu. Dan ini juga ialah sebenarnya sebahagian daripada cara Rasulullah SAW berdakwah. Dengan harapan bila mereka duduk di bawah kekuasaan ini, satu hari mereka akan rasa betul juga sebenarnya apa yang diajarkan oleh ketua ni yang selama ni kita tolak, dan mungkin mereka akan masuk Islam. Jadi ini baru satu kawasan lah. Kemudian Rasulullah SAW juga ambil peluang, halang-halang dah jauh-jauh jalan ya. Rasulullah telah menghantar Khalid bin Al-Walid. Dia kalau hantar Khalid ni apa makna tuan-tuan? Makna mission impossible lah. Ni level komando yang kena hantar ni ya. Rasulullah menghantar Khalid bin Al-Walid bersama 420 orang tentera berkuda. Maknanya ni cream of the cream daripada 30,000 orang ni. Rasulullah pilih 420 orang sahaja diketuai oleh Sayyidina Khalid. Pergi ke mana? Ke satu kawasan bernama Dumah Al-Jandal. Dumah Al-Jandal. Sampai hari ni ada. Kalau tuan-tuan buka Google Map, ada nama satu tempat di Saudi, Dumah Al-Jandal. Di mana? Kalau daripada Tabuk naik kereta lebih kurang 4 jam. Jauh juga. 3 jam ke 3 jam setengah lah lebih kurang. So saya rasa lebih kurang 300 ke 400 kilometer daripada Tabuk. Ada apa kat sini? Di sinilah letaknya satu bandar ataupun satu kerajaan yang diketuai oleh seorang lelaki bernama Ukaidir. Ya, Ukaidir Al-Kindi. Satu kerajaan bernama Kindah. Kindah ni satu kerajaan yang ancient juga sebenarnya. Dulu besar, daripada Yaman sampai naik ke atas apa semua. Tapi bila zaman Nabi dia dah berpecah, dia jadilah kerajaan kecil. Dan kerajaan ini dipimpin oleh seorang lelaki bernama Ukaidir. Dan Ukaidir ini adalah seorang raja yang sangat dihormati, dan dia juga beragama Nasrani, tetapi orang Arab. Dia bukan orang Rom, dia orang Arab, tapi dah masuk Nasrani. Jadi apa misi Sayyidina Khalid? Misi dia, Rasulullah kata bawa Ukaidir tu datang kepada Rasulullah.
Bukan pergi serang, pergi apa sebagainya. Misi dia ialah bawa raja ni datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kenapa sampai kena hantar 420 orang? Sebab raja ni duduk di satu kawasan yang nanti kita akan tengok istana besar. Maknanya tentera, rakyatnya dan sebagainya ramai. Jadi macam mana tu nak bawa raja ni pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum pergi, Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidina Khalid. Ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kau nak bawa dia keluar? Khalid dah fikir dah. So, soalan pertama, how do I extract him ya Rasulullah? Ini istilah kan, kalau istilah tentera, kalau nak bawa keluar, extract kan. Kita nak bawa dia je. Macam mana nak extract ni? Kalau sekarang ni ada movie, baru-baru ni keluar movie baru, Extraction 2. Tuan-tuan tak tengok kok lah ada yang layan movie kan. Dulu Extraction 1, ni Extraction 2. Kerja dia ni memang kerja bawa orang keluar daripada tempat-tempat susah. Selamatkan orang bawa lagi orang dalam penjara. Extraction, memang misi mustahil. Jadi Rasulullah kata jangan risau. Bila kau sampai, nanti kau akan lihat dia sedang memburu seladang. Ketika tu kau ambil dia. Maknanya macam mungkin masa tu peluang untuk ambil Ukaidir ni. Okey. Jadi Sayyidina Khalid pun pergilah dengan 420 orang ni. Jalan-jalan 400 km rasa seminggu lebih kot. Mungkin 3-4 hari paling laju. Kalau semua naik kuda mungkin laju sikit lah, 3 hari kot. Jadi apabila sampai Sayyidina Khalid dengan jarak bimanzaril aini, jarak dah nampak dah, maknanya tak pergi dekat lagi ni. Maknanya dah sampai satu jarak di mana dia boleh melihat tempat tinggal ataupun istana Ukaidir ini. Dan mereka sampai situ pada waktu malam. Dan pada malam tersebut disebut wa kanat lailah muqammarah, satu malam yang terang sebab bulan pun terang. Maknanya everything is aligned. Lampu pun ada. Kalau malam gelap tak boleh nak buat misi, Allah hadirkan bulan yang menerangi. Jadi Khalid pun tengok macam mana nak buat keluar dia daripada dia punya istana ni. Dan bila mereka sampai, mereka tengok istana tu memang nampak betul. Ada satu seladang besar tengah menanduk-nanduk pintu istana. Tanduk. Dan seladang ini dilihat oleh Ukaidir yang ketika itu atas lah, dekat mungkin bahagian paling atas istana tu dia nampak. Dia bersama dengan isteri dia. Isteri dia kata, bunyi apa tu bang? Ukaidir pun tengok, ini seladang lain macam tak pernah tengok ni. Siapa punya ni? Isteri dia tanya, nak buat apa ni bang? Ukaidir kata, ini confirm tak ada orang punya ni, pasal aku tahu ini bukan waktu orang bawa keluar ternakan. Bermakna ini binatang sesat lah. Kita kena ambil, nilai tinggi. Jadi Ukaidir pun ajak dia punya adik dia bernama Hassan untuk turun bawa senjata, bawa anak panah lah, untuk memburu seladang. Ni kalau dapat ni bagus lah. Jadi keluarlah Ukaidir ke bawah, turun, keluar daripada istana dia dan cuba untuk memburu seladang tersebut. Dan inilah dia peluang di mana Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu menggunakan untuk culik, kidnap Ukaidir ni daripada istana dia. Dan setengah riwayat menyebut adik dia melawan, yang teman Ukaidir ni tadi melawan, tapi akhirnya kalah. Dan setengah riwayat sebut mati. Maknanya ada jugalah berlaku pergelutan. Jadi Ukaidir ni berjaya diculik oleh tentera ataupun grup Sayyidina Khalid bin Al-Walid dan dibawalah balik berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ukaidir ni raja tuan-tuan. Dia bukan orang biasa-biasa raja. Maka dibawa berjumpa dengan Rasulullah. Seorang raja diculik bawa berjumpa dengan Rasulullah. Bayangkan macam mana scene tu Dibawa menghadap berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah pun cakap pada dia, engkau nak duduk bawah Rom lagi atau nak duduk bawah kami? Dan akhirnya pendekkan cerita, Ukaidir pun kata, aku lagi rela duduk bawah engkau lah. Kalau aku ni pun dengan mudah-mudah begini boleh diculik, apa jaminan aku selamat lagi duduk bawah Rom? Jadi dia pun ambil tawaran Rasulullah untuk selamat dengan perjanjian.
Dan disebut dalam kitab ini, demi untuk perjanjian tersebut, the price of the treaty, ada treaty ni ada price. Yang tadi dengan Ailah tidak ada. Dengan Ukaidir ini ada harganya. Ukaidir menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfai ba'ir, 2000 ekor unta. Banyak. Tadi sahabat datang 80 orang share seekor unta. 2000 mari. Tapi still tak cukup lah. Tentera 30,000 orang kan. Tapi okey lah. Dah ada kenderaan nak balik. 2000 ekor unta ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 800 baju perisai dan juga 400 shield, peralatan. Dan juga 400 set memanah. Dan juga on top of that, Ukaidir berjanji kepada Rasulullah bahawa dia akan membayar tribute ataupun wang jizyah sebagai perlindungan, wang perlindungan, atau bahasa kita ini cukai lah kan. Aku jaga kau punya affair dan sebagainya, kau bayar cukai lah. Jadi Ukaidir berjanji untuk membayar cukai setiap tahun, dan juga willingly menjadi orang yang nak kutipkan cukai. Pastikan tadi tu yang Ailah tadi, Yuhannah dan yang lain-lain ni, pastikan mereka bayar cukai juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia jadi LHDN lah. Maknanya Rasulullah mengamanahkan kepada Ukaidir sebagai seorang raja yang dihormati untuk memastikan semua kerajaan-kerajaan di sini tunduk di bawah kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekal membayar cukai. Dan dalam satu cerita, Ukaidir juga, ni dalam Rahib Makhtum tak ada tapi kalau kita baca dalam catatan yang lain, Ibn Hisham ada, Al-Baihaqi ada cerita, Ukaidir ni bagi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak main politik ni nak dapatkan trust daripada Nabi ni. Ukaidir telah membawa hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiah dia? Hadiah dia ialah, sekejap saya cari, seekor keldai yang istimewa. Dia macam kerajaan Koptik Mesir pun bagi juga seekor keldai. Ini maknanya kira private car lah, istilah dulu kan, bagi satu private car. Ini bukan kereta unta dan sebagainya, tapi private car untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jubbah, satu pakaian sarung, pakaian luar yang sangat cantik, yang dibuat daripada sundus. Sundus ni kalau Al-Quran kan ada kan, min sundusin wa istabraq. Setengah orang kata sundus ni kira level-level sutera lah, ataupun dia salah satu kategori sutera yang sangat cantik, yang mana dia ada decoration mansujun minaz zahab, yang disulam dengan emas. Satu kain yang sangat cantik lah. Sangat cantik sehingga ketika diberi kepada Rasulullah, sahabat semua tenganga tengok, tak pernah tengok kain begini punya cantik. Sahabat-sahabat di Madinah ni sebagainya, mereka ni orang-orang biasa je. Tapi nak ceritanya, Ukaidir ni datang daripada satu kerajaan yang biasa memiliki this kind of luxury, kain-kain mahal yang orang di Madinah, orang di Mekah pun jarang tengok. Jadi bila diberi kepada Rasulullah, dan yang bercerita ni siapa? Anas bin Malik sendiri cerita, fa'ajiban nas minha, semua orang takjub, memang muka kagum tengok. Bila melihat wajah-wajah sahabat yang kagum ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsu Muhammad biyadihi, demi jiwa Muhammad yang di tangannya, la manadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah ahsanu min hadha. Kalau kamu nak tahu, handkerchief, kain lap hingus Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang sudah pun syahid, di syurga jauh lebih baik daripada kain yang kamu tengok. Maknanya apa? Rasulullah SAW pelik tengok sahabat macam mana you boleh kagum sangat dengan this kind of luxury yang dunia ni. Memanglah ni memang cantik, tapi Rasulullah mendidik para sahabat untuk sentiasa merasakan bahawa yang di dunia ni semua masih grade-grade yang bawah-bawah je. Nikmat sebenar yang tak tertanding tu di syurga. Sedang maknanya Rasulullah compare kain yang boleh buat baju yang begitu dahsyat ni dengan handkerchief je, kain lap hingus Sa'ad bin Mu'adz
di syurga. Dan Sa'ad bin Mu'adz ni seorang sahabat yang meninggal dan sangat dihormati di kalangan Ansar kan. Jadi Rasulullah bagi satu perumpamaan, maknanya orang di syurga pun pakai handkerchief kan tuan-tuan. Kan di syurga ni wa utubihi mutasyabiha, apa yang ada di dunia ada di syurga, nampak macam sama tapi tak serupa. Kalau kita ada pakaian-pakaian mahal di dunia, di syurga pun ada pakaian-pakaian yang mahal tapi jauh lebih dahsyat daripada apa yang ada di dunia kan. Jadi ini juga apa yang diberikan oleh Ukaidir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu cerita lain juga, apabila Khalid bin Al-Walid datang kepada Nabi dan beritahu kepada Nabi, mudahnya mereka nak tangkap Ukaidir ni sebab betul ya Rasulullah, memang kami nampak sebagaimana engkau sebut ada seladang kat luar. Jadi Khalid kata dahsyat betul, macam mana Rasulullah tahu sesuatu yang belum berlaku kan, mengetahui satu perkara yang gaib. Jadi ini juga menjadi satu dilalah, satu bukti bahawa Rasulullah dikhabarkan perkara yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang sahabat lain ketika mendengar perkara ni, dia terlalu takjub sehingga dia bersyair, tabaraka sa'iqul baqarat inni ra'aitu Allah yahdi kullahad. Maha agung kuasa yang memandu semua seladang-seladang sehingga aku mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang memberi petunjuk kepada semua yang berjalan. Bulan memancar pada malam tu, seladang pun tiba-tiba muncul sehingga memudahkan segala misi yang berlaku. Seolah-olah seluruh alam conspire with Sayyidina Khalid untuk menjalankan misi yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang tu kagum sangat sehingga dia baca syair ni. Dan Rasulullah pula kagum dengan syair dia. Sehingga Rasulullah doakan sahabat ni. Apa doa Rasulullah? Saya pun baru tahu rupanya kalau kita dengar orang syair sedap, ada doa dia. Yang ni doa Rasulullah. Kata Rasulullah, la yufaddidu Allahu fak. Dia satu idiom lah. Kalau orang Arab kata, translation dia kalau literal maksudnya, moga Allah tidak menggugurkan gigi-gigi kamu. Maknanya may Allah protect your teeth lah, jaga gigi kau sehingga ketua, sebab manisnya, cantiknya ungkapan yang kau keluarkan daripada mulut kau. Dan para sahabat bercakap bahawa sahabat yang melafazkan syair ini dan dapat doa daripada Rasulullah ni, sampai umur dia 90, gigi dia macam orang muda. Cantik. Ini berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dulu ada tu cakap benda-benda baik, Rasulullah doakan, sihatlah sampai ketua. Macam Anas bin Malik kan, antara doa Rasulullah kepada dia, Allahumma qawwil umrahu, ya Allah panjangkanlah umurnya dan ramaikanlah anaknya. Umur Anas bin Malik mencecah 100 lebih, dan anaknya pun 120 orang lebih. 120 orang, tak tahu berapa ramai, bini cerai mati segala, kahwin lagi 120 orang anak saja, belum cucu cicit ni. Tu berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu kisah Ukaidir, dan akhirnya kerajaan-kerajaan yang penting yang berada di sempadan tanah Arab dan Rom akhirnya jatuhlah di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kan awalnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya di tahap ini Rom sudah pun mengetahui bahawa, kalau kata orang putih, their days are numbered. It's a matter of time sebelum orang yang datang daripada Madinah ni, satu kumpulan yang datang daripada Madinah diketuai oleh lelaki bernama Muhammad ini, akhirnya akan datang dan menjatuhkan kerajaan mereka di Rom. Sebab semua kerajaan-kerajaan yang dulu bernaung di bawah Rom sekarang semua dah pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini juga Nabi telah melenyapkan satu ancaman yang besar, pasal dulu yang banyak dihantar oleh Rom untuk serang orang Islam ni daripada kerajaan-kerajaan ni, pembunuh-pembunuh upahan dan sebagainya. Nanti saya akan ceritakan juga bila dalam perjalanan balik sebenarnya ada satu percubaan membunuh daripada
dalam tentera Islam sendiri. Yang kemungkinan besar dicucuk ataupun dirancang oleh mungkin Rom. Nanti kita akan baca, malam ni tak sempat lah, minggu depan. Jadi maknanya bila Rasulullah berjaya menundukkan kerajaan-kerajaan ini, ancaman yang besar berjaya Rasulullah SAW hapuskan. Dan telah memberi satu isyarat yang sangat besar kepada kerajaan Rom bahawa we are coming for you. We are coming for you. Dan sebab itulah nanti kita akan lihat bagaimana antara misi terawal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun orang murtad, orang tak bayar zakat, orang duk pertikai Abu Bakar, orang tak nak itu ini dan sebagainya, orang kata rumah tangga dalaman ni tengah berantakan, tetapi Abu Bakar As-Siddiq tetap ingin menghantar tentera ke memerangi Rom. Sebab Sayyidina Abu Bakar dah faham dah bahawa ini ialah plan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mesti berjalan begitu. Barulah Islam ni boleh betul-betul tersebar luas lagi daripada sekadar di tanah Arab. Dan ini sebenarnya satu pengajaran yang sangat penting kepada kita semua. Maknanya wujudnya orang-orang di dunia ni yang hanya faham, macam saya sebut tadi, mengakhirilah kuliah ni, kita habiskan tu sebelum azan. Wujudnya orang yang hanya faham bahasa kuasa, dan dengan kuasa itulah mereka ni tunduk kepada satu sistem hidup yang dibawa oleh Islam. Mereka berhenti menyembelih orang lain, menindas orang lain, kerana mereka telah tertakluk kepada satu treaty, satu charter, satu declaration yang telah ditentukan oleh orang Islam. Dan terbukti nanti kita akan tengok kan. Dan bezanya dengan kita hari ini, bila kita semua sekarang ni terpaksa juga duduk di bawah declaration yang ditentukan oleh United Nations. Tapi perang berlaku, penindasan berlaku dan sebagainya. Bermakna tidak ada guarantee of peace dan security pun, walaupun kita ni beriyalah sign segala treaty, segala convention dengan United Nations pada hari ini. Tidak ada jaminan pun. Jadi sepatutnya kita pun push pemimpin-pemimpin kita, buat apa nak susah payah sign convention dengan UN, tak ada jaminan pun. Perang masih berlaku, jurang antara yang miskin dan kaya masih berlaku dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW membuktikan sebaliknya, dan itu ialah sebenarnya pintu untuk orang mula masuk ke dalam Islam. Dan ini yang saya rasa malam ni mesej yang kita dapat, ibrah yang kita dapat daripada kisah Rasulullah SAW di Tabuk. Minggu hadapan insya-Allah kita akan lihat apa yang terjadi dalam perjalanan Rasulullah nak balik ke Madinah. Sebab apa? Jauh. Jadi macam-macam benda boleh berlaku dalam perjalanan nak balik ke Madinah daripada Tabuk insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.